رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحبه يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا الله أكبر الله أكبر يا ستار استر عيوبنا الخبير الله أكبر يا معز أعز أمتنا الله أكبر الله أكبر يا مجيب أجب دعانا الله أكبر الله أكبر يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد راحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد
يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحبه يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر لا إله إلا هو الملك الله أكبر يا رحمن ارحم يا ستار استر عيوبنا خبير الله أكبر يا معز أعز أمتنا الجليل الله أكبر يا مجيب أجب دعانا الله أكبر يا لطيف ألطف بنا Ke Pekan Kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar Bicara Zakat bersama mahasiswa Bantuan Pendidikan Pelajar. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Sebelum program kita bermula, majlis ingin jutaan terima kepada Dr. Ahmad Ramli selaku penasihat program dan juga yang telah banyak membantu kami menjalankan program ini. Saya akan memperkenalkan penceramah pada hari ini, iaitu Ustaz Wahairi bin Mahmud, Koordinator Unit Zakat, Sedekah dan Wakaf, UiTM Cawangan Terengganu sebagai penceramah jemputan. Saudara Muhammad Zulhafidin dan Saudari Anis Izzah binti Abdul Hamid, pelajar dari Ijazah Sarjana Muda Muamalat selaku penceramah pelajar. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini menjemput saudara Muhammad Adam Farhan bin Syazari bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك خلاق العزيم إنك السميع العليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala pujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas program webinar Bicara Zakat bersama mahasiswa, bantuan pendidikan kepada pelajar yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacatkan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Syazari atas bacaan doa itu tadi. Sidang hadirin sekalian, tanpa majlis menjemput saudari Anis Izzah binti Abdul Hamid untuk memberikan sedikit penerangan tentang apa itu zakat. Majlis dengan segala hormatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengisi majlis Saudari Siti Masrurah yang telah menjemput saya untuk memberikan sedikit pengenalan berkaitan zakat. Pertamanya dan selamanya mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama tahu apa itu zakat, bagaimana zakat diagihkan, apakah pelajar layak mendapat zakat dan sebagainya. Mungkin kebanyakan daripada kita sudah mengetahui mengenai zakat tetapi ada di antara kita masih kurang jelas bahawa pelajar juga layak mendapat zakat iaitu di bawah skim-skim bantuan pendidikan. Sebelum saya teruskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Anis Izzah binti Abdul Hamid, pelajar ijazah sarjana muda muamalat semester ke-4 di UiTM Shah Alam. Jadi insyaAllah saya akan teruskan slide saya iaitu berkaitan pengurusan agihan zakat dalam pendidikan. Sebagai permulaan dalam pembicaraan ini, saya akan membicarakan tentang definisi zakat terlebih dahulu. Dan sebenarnya di dalam slide ini, zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang mana kita semua tahu bahawa ini wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Kefarduan zakat telah disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah iaitu zakat supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahawa apabila seseorang itu berzakat, dia sebenarnya telah membersihkan harta yang dia telah miliki
iaitu seorang muslim juga yang mengeluarkan zakat, dia akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kedekut dan dia juga dapat mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Seterusnya, definisi zakat dulu. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Daripada definisi zakat tersebut, kita dapat mengetahui bahawa zakat adalah harta yang dimiliki oleh orang muslim yang apabila sudah sebenarnya zakat dari segi syarak ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Daripada definisi zakat tersebut, kita dapat mengetahui bahawa zakat adalah harta yang dimiliki orang Islam yang apabila sudah memenuhi syarat wajib menunaikan zakat, iaitu syarat-syarat wajib itu adalah Islam, merdeka, milik sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Maka dia wajib mengeluarkan zakat dan diberikan kepada asnaf-asnaf zakat sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi satu dari matlamat utama zakat adalah untuk mencipta perbezaan ekonomi yang adil dan saksama di kalangan orang ramai supaya orang kaya tidak akan menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin. Selain itu, zakat juga adalah untuk mengagihkan kekayaan kepada masyarakat supaya tidak ada umat Islam yang tinggal dalam kemiskinan dan penderitaan. Dan ini adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, di mana zakat merupakan jabatan untuk memperdekatkan hubungan kasih sayang antara umat Islam dan membuktikan bahawa Islam itu adalah bersaudara dan saling tolong-menolong. Seterusnya, agihan dan berikut merupakan potongan ayat Al-Quran berkenaan agihan dan zakat dalam surah Taubah ayat 60. Saya ingin menjemput Sarah Siti Masrurah, pengurusi majlis kita, untuk membacakan ayat tersebut. Boleh Siti Masrurah? Boleh. Terima kasih. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Baiklah, daripada ayat di atas dapat kita ringkaskan bahawa dana zakat diagihkan kepada 8 asnaf, iaitu fakir dan miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah, orimin, ibnu sabil dan riqab. Dana zakat yang diagihkan kepada boleh next. Di dalam slide ini telah menunjukkan 8 orang asnaf yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi. Jadi, dana zakat yang diagihkan kepada 8 asnaf pada masa kini wujud dalam pelbagai bentuk agihan. Ia merangkumi agihan zakat seperti pendidikan, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan institusi agama dan juga pembangunan modal insan.
Di sini saya hanya akan sampaikan beberapa asal saja yang layak untuk mendapatkan zakat dalam pendidikan. Antaranya adalah golongan fakir dan miskin, fisabilillah dan ibnu sabil. Golongan fakir dan miskin adalah antara kelompok asnaf yang layak menerima zakat tanpa menjelaskan kadar dan bentuk agihan tersebut. Islam tidak menetapkan kadar bantuan yang diberikan dan ia diserahkan kepada pihak yang menguruskan agihan zakat untuk menentukannya. Terdapat banyak takrifan berkenaan asnaf fakir dan miskin. Antaranya yang diambil daripada lembaga zakat sama iaitu asnaf fakir ialah orang Islam yang tak ada harta atau pendapatan atau ada harta atau pendapatan tapi tak mencapai 50% daripada hak kifayah dirinya dan tanggungannya. Manakala asnaf miskin pula ialah orang Islam yang mempunyai harta atau pendapatan yang hanya boleh menampung lebih 50% keperluan dirinya dan tanggungannya tetapi masih belum mencukupi hak kifayah. Pendidikan merupakan antara perkara yang penting dalam usaha meningkatkan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan anak-anak asnaf fakir dan miskin supaya mereka dapat meningkatkan taraf kualiti hidup mereka. Oleh yang demikian, penyaluran zakat pendidikan haruslah juga diberikan kepada para asnaf fakir dan miskin. Selain itu, penyaluran dana zakat pendidikan juga disalurkan kepada asnaf fisabilillah. Dalam penafsiran asnaf fisabilillah, ulama berselisih pendapat maksud sebenar kalimah fisabilillah. Oleh yang demikian, terdapat golongan yang mengehadkan makna kalimah tersebut kepada jihad semata-mata dan ada juga golongan yang meluaskan makna kalimat tersebut lebih daripada jihad semata-mata. Menurut Lembaga Zakat Selangor, fisabilillah ialah perjuangan, usaha dan aktiviti yang bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah. Menurut Zakat Pulau Pinang pula, penilaian fisabilillah adalah setiap perbuatan yang menjurus kepada keperluan dan maslahat untuk menegak syiar Islam. Ini membawa maksud mereka yang berjuang menegakkan syiar Islam dan juga berdakwah yang tidak mendapat pembiayaan dari mana-mana pihak atau diberi tetapi tidak cukup, maka dapat ambil zakat termasuklah pendidikan. Terdapat persamaan dan perbezaan definisi fisabilillah antara negeri-negeri di Malaysia. Juga terdapat persamaan dan perbezaan sasaran agihan peruntukan tersebut, tetapi kebanyakan yang menerima bantuan pendidikan ini adalah asnaf fisabilillah iaitu dari kalangan pelajar. Selain itu, asnaf mu'alaf dan ibnu sabil juga boleh menerima bantuan zakat dalam pendidikan. Asnaf mu'alaf adalah mereka yang baru memeluk Islam atau yang baru berjinak dengan Islam, yang memerlukan dana untuk belajar berkaitan Islam bagi memantapkan lagi keyakinan mereka kepada agama Islam. Maka asnaf ibnu sabil pula adalah mereka yang kehabisan belanja semasa memulakan perjalanan atau dalam perjalanan yang mendatangkan manfaat serta sesuai dengan hukum syarak dengan syarat putus bekalan dalam perjalanan, tak dapat memanfaatkan hartanya untuk meneruskan perjalanan, memerlukan kemudahan asas dalam masalah perjalanan, ditinggalkan dalam perjalanan. Ini adalah takrifan Ibnu Sabil daripada Lembaga Zakat Selangor. Jadi dari segi aspek zakat pendidikan, untuk kategori Ibnu Sabil adalah mereka yang menghadapi kesukaran dalam membiayai kos perjalanan
seperti tiket penerbangan ke luar negara bagi menuntut ilmu pengetahuan. Gambaran ajaran zakat dalam Islam. Jadi hari ini ada adanya itu yang memasak zakat yang terkumpul adalah asnaf yang disalurkan kepada mereka sama ada dalam manfaat dan kecilan harta zakat yang oleh kekeluaran digantikan semula dan tagihan hendaklah mengikut keperluan semasa asnaf. Bagaimanapun, bantuan zakat khusus kewangan bulanan bukanlah bersifat selama kerana ia pada bantuan sementara bagi membolehkan seseorang ketua kerajaan besar mencari pendapatan sendiri. Jadi jika ia telah mencukupi harapannya, dia tidak perlu mengambil lagi bantuan bulanan, kewangan bulanan. Dan seterusnya, istiak komprehensif. Boleh lagi. Komprehensif menyeluruh. Harta zakat wajib diagihkan kepada semua asnaf yang wujud, iaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, horim, riqab, fisabilillah dan ibn sabil dengan mengikut keperluan asnaf tersebut. Walau bagaimanapun, keutamaan hendaklah diberikan kepada 4 asnaf terawal. Pemindahan peruntukan daripada satu asnaf ke asnaf yang lain dibenarkan dan ia berdasarkan kepada keperluan dan lebihan zakat yang ada. Seterusnya, ketetapan spesifik, iaitu harta zakat hanya boleh diagihkan kepada 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi. Jadi kecuali pada perkara-perkara tak ada ijtihad lain dalam masalah menentukan asnaf yang menerima zakat, kecuali pada perkara yang berkaitan dengan definisi kriteria asnaf dan bentuk agihan kepada asnaf. Seterusnya, pengawasan, iaitu muraqabah. Semua agihan dan penyerahan harta zakat hendaklah dilakukan dengan pengawasan dan kawalan yang paling rapi. Setiap permohonan hendaklah disiasat dan disahkan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Peringatan amanah terhadap penggunaan wang zakat hendaklah diberikan kepada penerima. Pihak amil berhak untuk mengawasi dan sebaiknya mengikut pandangan syarak. Seterusnya, mencukupi hak pemberian dan serta-merta. Seterusnya, kaedah dalam pengagihan zakat, iaitu bagaimana sepatutnya zakat diagihkan. Jadi jika jumlah kutipan zakat itu mencukupi dan ada lebih, dana zakat itu ada lebih, maka antara 8 jenis asnaf di dalam Islam. Jika jumlah kutipan zakat tidak mencukupi atau berkurang, zakat hendaklah diagihkan kepada 8 jenis asnaf bergantung kepada keperluan mereka. Asnaf yang paling memerlukan zakat adalah fakir dan miskin berdasarkan keperluan asasi mereka. Merekalah amil merupakan asnaf yang perlu diberi keutamaan dalam menerima zakat sebelum asnaf yang lain menerimanya, dan zakat yang diterima pula tidak lebih dari 1/8. Setakat itu sahaja, saya akan menyerahkan kembali kepada Sarari Siti Masrurah untuk meneruskan majlis. Terima kasih.
Okay. Terima kasih kepada saudari Anis Izzah binti Abdul Hamid di atas perkongsian sebentar tadi. Sekarang, majlis menjemput saudara Muhammad Zulhafiz bin Taqiyuddin untuk meneruskan ceramah ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis Siti Masrurah binti Naksah Bandi dan juga kepada rakan panel saya iaitu Anis Izzah binti Abdul Hamid, dan tidak lupa juga kepada penceramah jemputan bagi program malam ini iaitu Ustaz Suhairi bin Mahmud, yang berusaha Dr. Raudah binti Muhammad Ramli selaku penasihat kelas IC 2104P1 dari Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shah Alam, yang dikasihi Dr. Ahmad bin Muhammad Husni selaku penasihat Kesatuan Fiqh dan Usul Fiqh dari Universiti Islam Antarabangsa UIA, yang dihormati Dr. Muhammad Hafiz bin Saleh selaku penasihat Persatuan Quran dan Sunnah dari Universiti Sains Islam Malaysia USIM, yang berbahagia Dr. Nur Aziah binti Abdullah selaku penasihat Kelab Patriot Chapter Perak dari Universiti Utara Malaysia UUM, tuan-tuan, puan-puan serta para pelajar dari UiTM, USIM, UIA dan UUM yang dikasihi sekalian. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian yang seterusnya bermula dengan batasan dalam pengagihan zakat. Baiklah, seperti mana zakat ini dia ada golongan yang berhak untuk terima dia, dan dalam pada masa yang sama zakat ni pun ada golongan yang tidak boleh, yang tidak berhak untuk menerima dia. Baiklah, golongan yang pertama ni adalah Muslim yang kaya. Siapakah Muslim yang kaya ini? Muslim yang kaya adalah orang yang memiliki harta yang banyak serta mampu mencukupi segala keperluan asasinya. Jadi kalau dalam konteks hari ini, orang Muslim yang kaya ni selalunya akan merujuk kepada kumpulan isi rumah tinggi lah, selalunya golongan T20. Itu adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah Muslim yang bekerja serta mampu mencukupi keperluan asasinya. Jadi golongan yang kedua ni pendapatan dia lebih rendah daripada golongan pertama tadi, tetapi golongan kedua ini masih bekerja dan mampu mencukupi segala keperluan dan kos hari hidup mereka dengan baik. Dalam konteks hari ini, mereka ini adalah merupakan kelas pertengahan ataupun kumpulan isi rumah pertengahan lah dalam masyarakat kita pada hari ini. Yang ketiga, golongan tidak boleh menerima zakat adalah orang bukan Islam. Jadi tak kisahlah orang bukan Islam ataupun kafir jenis apa sekalipun tidak boleh menerima zakat, melainkan mereka memeluk Islam ataupun menjadi mu'alaf, barulah mereka boleh memohon zakat. Jadi yang seterusnya, yang keempat, yang tidak boleh menerima zakat adalah keluarga Rasulullah ataupun Ahlul Bait daripada jalur Bani Hashim dan Bani Muttalib. Zakat ni sendiri dia diharamkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan kaum kerabat baginda sebagai pemuliaan terhadap diri mereka. Jadi disebabkan kerabat baginda Nabi SAW ni juga adalah merupakan nasab daripada manusia yang mulia, jadi mereka juga tak boleh terima zakat kerana zakat tu adalah merupakan kotoran manusia. Sebab itu apabila seorang muslim tu mengeluarkan zakat, dia dikatakan membersihkan harta dia lah. Jadi harta yang dikeluarkan itu adalah sebagai kotoran. Jadi yang seterusnya yang tidak boleh menerima zakat adalah ahli keluarga pembayar zakat itu sendiri, iaitu muzaki. Jadi seperti ahli keluarga mereka ni seperti isteri, anak-anak dan ibu bapa, kerana mereka ini adalah orang yang berada di bawah tanggungan yang pembayar zakat tersebut. Jadi mereka ni sepatutnya diberikan nafkah oleh si suami contohnya. Jadi seorang suami dia tak boleh memberikan zakat kepada isteri dia kerana dia wajib memberikan nafkah kepada isteri dia. Jadi kalau dia beri juga, ibaratnya dia memberikan kepada diri dia sendiri. Jadi yang terakhir adalah duit zakat ni dia tidak boleh digunakan untuk membina dan membiayai kemudahan awam. Jadi hasil kutipan zakat ni mesti diagihkan kepada 8 jenis asnaf tadi yang disebutkan oleh panel kita tadi, dan tidak boleh diberikan dan digunakan selain pada mereka. Contohnya duit zakat ni tidak boleh digunakan untuk buat jalan raya, bangunan, stesen bas atau kemudahan awam yang lain. Baiklah, pada slide seterusnya. Pada slide seterusnya kita akan masuk pada tajuk sebenar bagi program kita pada malam ini, iaitu agihan
zakat kepada pada pelajar oleh sisi zakat di Malaysia. Jadi macam saudari panel sebentar tadi sebut, kebanyakan sisi zakat di Malaysia ni pun mereka berbeza pendapat macam mana mereka nak klasifikasikan para pelajar ni di bawah kategori asnaf yang mana. Sama ada fakir dan miskin ataupun fisabilillah. Jadi para pelajar tak kisahlah yang belajar luar negara, yang belajar dalam negara, kalau pelajar luar khususnya kat Timur Tengah dan negara-negara lain pun boleh terima zakat. Jadi pemberian zakat ni juga dia tidak hanya tertumpu kepada pelajar bidang agama saja. Dia boleh zakat ni boleh dituntut dan boleh diberikan kepada pelajar dalam bidang-bidang lain seperti bidang perubatan, kejuruteraan, bidang perundangan dan bidang apa pun bidang lain. Okey. Kita akan masuk pada seterusnya, iaitu kepentingan zakat dalam pendidikan. Apakah kepentingan zakat ni untuk para pelajar asnaf? Yang pertama, zakat ni dia membantu mengatasi keciciran pelajar. Jadi kebanyakan golongan anak-anak para pelajar asnaf ni mereka sering tercicir dalam pelajaran untuk mengikuti persekolahan, peringkat pengajian tinggi dan sebagainya. Hal ni kerana banyak daripada ibu bapa mereka tak mampu nak menyekolahkan anak-anak mereka, tak mampu nak sediakan keperluan dan peralatan untuk sekolah macam pakaian, buku teks, siuran dan pembelajaran lain lah. Dan ada juga contohnya macam kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak, ibu bapa mereka ni tak mampu untuk sediakan pengangkutan kerana jarak antara rumah mereka dengan sekolah mereka tu jauh, ambil masa perjalanan sejam setengah dan sebagainya. Jadi itulah sebab kenapa mereka pun tercicir juga dalam pelajaran. Jadi dengan adanya dana zakat pendidikan ni, dia turut membantu kerajaan Malaysia dalam menentukan dana dan pendidikan ni dan sama-sama untuk mengatasi isu keciciran pelajar ni. Jadi yang seterusnya, pentingnya zakat dan pendidikan ni adalah senjata pembasmian kemiskinan jangka masa panjang. Seperti yang kita tahu, pendidikan ni adalah tiket penting dalam mengubah kehidupan golongan asnaf, terutama fakir dan miskin. Jadi apabila mereka berjaya, mereka dah belajar sehingga ke Menara Gading, mereka dapat membuka peluang pekerjaan yang cerah dan menjamin masa depan yang baik setelah itu. Dan dia juga akan mengeluarkan golongan asnaf dan asnaf fakir miskin ini daripada kepompong mereka. Yang seterusnya, yang ketiga adalah zakat ini dia menaikkan taraf pendidikan golongan asnaf itu sendiri. Jadi apabila mereka dah dapat pendidikan berterusan di tingkat sekolah menengah, rendah hingga ke universiti, jadi dalam masa sama jumlah anak-anak fakir dan miskin yang dapat keputusan cemerlang ni meningkat. Dan dia akan membuktikan bahawa kemiskinan bukan lagi menjadi penghalang untuk golongan asnaf fakir miskin ini melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, zakat ini, kepentingan zakat ini pada para pelajar, dia merupakan pencetus anjakan paradigma. Jadi apabila katakanlah seorang pelajar tersebut, seorang mahasiswa tersebut telah berjaya, jadi dapat mengubah nasib dia daripada sebelum ini pada fakir dan miskin, dia keluar daripada kepompong dia. Jadi dalam masa sama, dia juga akan menyuntik kesedaran dan semangat ingin berjaya kepada golongan asnaf yang lain, terutama kawan-kawan dia. Jadi apabila mungkin kawan-kawan dia tengok ni yang si fulan ni berjaya, dia pun nak ubah juga nasib, mereka pun nak ubah juga nasib mereka. Dan benda ni pun akan dalam masa sama mengubah mentaliti dan persepsi golongan fakir dan miskin itu sendiri, supaya mereka ni menitik beratkan soal pendidikan dalam kehidupan mereka. Dan si fulan yang berjaya ni pun dia akan menjadi model dan sumber ikutan bagi golongan asnaf yang lain. Yang okey, kita akan pergi pada slide seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah pengagihan zakat berdasarkan keperluan pada pelajar Islam. Jadi dua faktor utama ni adalah merupakan penentuan lah bagi sisi zakat untuk mengagihkan zakat ini kepada para pelajar. Dan dua faktor ni juga menjadikan kenapa para pelajar memohon zakat pendidikan di universiti masing-masing ataupun di lembaga zakat dan sebagainya. Yang pertama adalah faktor keperluan sara hidup. Jadi faktor keperluan sara hidup ni, yang pertama dia merangkumi makanan dan minuman lah. Jadi pelajar-pelajar ni yang menetap di dalam college misalnya, suka ataupun tidak, mereka kena belanjakan duit mereka
untuk beli makanan. Jadi itu jadi mereka perlu belanjakan duit setiap hari untuk makanan. Jadi kalau pelajar yang menetap di rumah sewa ataupun di luar, mungkin mereka boleh berjimat-jemat untuk masak bersama rakan-rakan mereka dan sebagainya. Jadi mereka akan kurang terkesan. Yang kedua adalah penginapan air dan elektrik. Jadi pelajar juga perlu bayar yuran college yang setahu saya lebih kurang 300 hingga 400 bergantung pada bilik tu ada boleh berapa orang menetap. Yang pelajar, kalau pelajar menetap di luar, mereka kena bayar rumah sewa lebih kurang 170 hingga 200 sebulan, mereka kena bayar bil elektrik, bil air dan sebagainya. Jadi ini pun menjadi penentuan untuk zakat itu diagihkan kepada para pelajar. Yang seterusnya adalah pengangkutan, di mana para pelajar yang mungkin duduk di dalam kolej ini mereka kurang terkesan dengan pengangkutan ni sebab mereka jarak antara kelas mereka dengan tempat tinggal mereka tu dekat. Jadi kebanyakan pada mereka pun hanya berjalan kaki. Kalaulah mereka naik motosikal sekalipun, perjalanan tersebut tak jauh. Jadi kalau nak bandingkan dengan pelajar yang menetap di luar ni, mereka perlu naik motosikal, kereta, yang mana mereka perlu belanjakan duit mereka untuk bayar duit minyak, servis bulanan dan sebagainya. Jadi mereka ni lebih terkesan lah. Dan kalau pelajar asnaf tu sendiri, asnaf yang menetap di luar kolej tu sendiri tak ada kenderaan, suka ataupun tidak, dia kena menggunakan pengangkutan awam. Yang seterusnya adalah rawatan perubatan. Jadi kalau ada pelajar sakit ke ataupun diperlukan khidmatan rawatan kecemasan, mereka terpaksa pergi ke klinik swasta dan sebagainya. Dan seterusnya adalah keperluan pakaian, mana para pelajar golongan asnaf ni, mereka juga seperti orang lain, mereka perlu membelanjakan mereka untuk pembelian sabun, shampoo, ubat gigi dan sebagainya untuk keperluan diri mereka. Dan zaman sekarang ni pula kita belajar secara, banyak kita belajar secara online. Jadi golongan pelajar ni juga perlu membelanjakan untuk keperluan komunikasi seperti prepaid yang mana RM20 hingga RM30 sebulan. Jadi dan faktor-faktor yang lain lah seperti tambang nak pulang ke rumah ke, nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan seterusnya adalah faktor keperluan akademik, di mana keperluan akademik yang mana yang pertama dia merangkumi buku dan bahan pengajaran yang pelajar perlu spendkan duit mereka setiap semester untuk dapatkan buku dan bahan pengajaran. Yang kedua, keperluan peralatan khusus, sebab ada beberapa fakulti mereka perlukan peralatan khusus ni seperti fakulti seni lukis yang mana mereka kena ada kertas, marker, kanvas dan alat-alat melukis lain. Jadi ini adalah mungkin susah untuk pelajar golongan asnaf ni untuk tanggung benda ni. Jadi yang ketiga adalah projek tahun akhir. Mungkin mereka perlu print atau photostat kertas kerja dengan jumlah yang banyak, itu pun menelan perbelanjaan. Ataupun mereka kena buat lawatan ke lokasi kajian yang memerlukan pembelanjaan yang lain lagi. Seterusnya adalah kerja khusus. Ini pun lebih kurang, mereka perlu lebih kurang seperti tadi, mereka perlu adakan latihan industri ataupun lawatan sambil belajar. Dan seterusnya penganjuran acara fakulti. Walaupun selalunya penganjuran acara fakulti ni fakulti dah taja, tapi kadang-kadang ada kes yang para pelajar kena bayar dulu duit pendahuluan kerana nak tunggu tajaan tu tak sampai lagi. Baiklah, kita akan pergi pada slide seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh sisi zakat di Malaysia. Saya yakin ramai yang dah tahu dah pun. Kalau di Selangor sendiri, kita ada lembaga zakat Selangor. Kalau wilayah persekutuan, dia ada dua agensi. Pertama, agensi untuk mengutip untuk kutipan zakat, iaitu Pusat Pengutupan Zakat. Kalau untuk agihkan zakat tu, dia diagihkan di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi kalau di Kedah misalnya kita ada lembaga zakat Kedah dan lain-lain. Saya yakin ramai yang dah kita ada slide seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh skim zakat pendidikan di sisi zakat di Malaysia. Jadi sebenarnya sudah banyak bantuan zakat pendidikan, skim bantuan zakat pendidikan yang disediakan oleh institusi zakat di Malaysia. Dah banyak, bahkan sebenarnya lebih banyak daripada apa yang tersenarai dekat dalam slide ni. Ini antara yang ada di skim zakat yang ada di institusi zakat Malaysia.
Kalau di zakat pulau Pinang ada bantuan awal pengajian IPT, bantuan ada mahasiswa pengajian, bantuan tajaan pelajaran. Kalau di Kedah ada bantuan yuran penuh kat IPT, ada mahasiswa IPT luar negara dan beasiswa perikanan negara PTE. Kalau untuk Selangor, Lembaga Zakat Selangor kita ada bantuan keperluan pendidikan, bantuan keperluan sekolah, ada mahasiswa hufaz Al-Quran. Jadi untuk pelajar tahfiz pun ada disediakan zakat yang khas untuk mereka, zakat yang khusus untuk mereka, pelajar tahfiz. Jadi kalau tengok lagi kalau di Majlis Agama Islam Daerah Melayu Terengganu ada bantuan Persatuan Pelajar Terengganu IPT, latihan kemahiran anak asnaf, ke mahasiswa mu'alaf. Untuk pelajar mu'alaf pun ada zakat yang khas diberikan kepada mereka oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Jadi tinggal kita yang kalau ada golongan pelajar pada pelajar asnaf, tinggal untuk mohon saja bila tarikh permohonan tu dibuka, kita tinggal mohon saja. Dah banyak disediakan oleh institusi zakat di Malaysia. Dan universiti sendiri pun, daripada universiti sendiri pun ada memberikan zakat kepada para pelajar mereka. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Saudara Zulhafiz di atas penerangan dan perkongsian yang bermanfaat itu tadi. Untuk makluman para hadirin sekalian, sekiranya terdapat sebarang persoalan, anda boleh menulis soalan anda di ruangan komen atau chat. Soalan tersebut akan dijawab semasa sesi soal jawab nanti. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tanpa berlengah lagi, majlis menjemput yang berbahagia Ustaz Wahairi bin Mahmud bagi menerangkan dengan lebih jelas berkaitan zakat dan bantuan pendidikan untuk pelajar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara Ustaz? Masrurah. Alhamdulillah boleh Ustaz. Boleh. Boleh kan? Bimbang juga sebab hujan lebat kat sini. Nanti cakap seorang-seorang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari pengacara program malam ini, Siti Masrurah. Lama tak tengok gambar-gambar ni, ramai kenal rasanya. Yang berusaha Dr. Rauda Ramli daripada Asis Shah Alam, Dr. Ahmad bin Muhammad Husni daripada UIA, Dr. Muhammad Hafiz Saleh daripada USIM, Dr. Nur Aziah Abdullah daripada UUM, urus dia program anak-anak pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini seperti mana yang lama dirancang, mengadakan program pelajar dan pengurusan zakat, Jadi dan tahniah jugalah, terima kasih kepada pembentang yang awal tadi, Muhammad Adam Farhan dan siapa yang sebelum tu, Jadi nampak daripada pembentangan tu yang besarnya peranan zakat untuk diperkasakan supaya dapat meningkatkan kemudahan dalam aspek pembelajaran.
Itulah bukan realiti, prinsipnya begitu. Realitinya belum tentu begitu. Kan? Besar peranan zakat ini dalam sosioekonomi masyarakat, terutama di kalangan umat Islam. Tetapi mungkin satu isu yang kita juga kena faham, peranan zakat juga dikaitkan dengan peranan sistem ekonomi, kesedaran berekonomi, kesedaran untuk beramal dengan ekonomi yang halal, yang baik, kerana sumber yang halal sahaja yang boleh dikategorikan sebagai zakat. Banyak mana harta kita, kalau sumbernya tidak halal, maka ia tidak boleh dimasukkan dalam dana zakat. Jadi rugi. Sebab itulah aspek berkenaan dengan apa? Dengan kesedaran memperkasa dan meningkatkan sistem ekonomi halal di kalangan umat Islam perlu di-highlightkan. Kan? Supaya kekayaan tadi hendaklah dizakatkan, dan dana itulah yang akan kita guna untuk menjana kebaikan, terutama pelajar zaman sekarang ni yang keperluannya makin lama makin tinggi. Ya? Dan sebelum start masuk praktikalnya, ya, kita tengok sejarah antara pusat pendidikan tertua di dunia ialah Universiti Al-Azhar Mesir. Ia merupakan satu contoh universiti yang ditaja daripada dana wakaf yang juga ada kaitan dengan zakat. Kan? Dan dalam konteks, saya akan bercakap dalam konteks UiTM, di mana UiTM ini kita punya bahagian zakat, sedekah dan wakaf yang induknya di Shah Alam, UiTM Shah Alam. Itulah namanya Zawaf. Ya. Zawaf dia baru dibentuk lebih kurang 3-4 tahun yang lepas. Baru lagi kita ni, baru bernafas. Sebelum itu, urusan zakat pelajar sistem UiTM diuruskan di bahagian hal ehwal Islam ataupun HEI yang bernaung di bawah hal ehwal pelajar. Hal ehwal pelajar. Okey. Dan sebenarnya kalau nak bincang tajuk tentang pengurusan zakat UiTM ni, yang paling layak sekali ialah di Shah Alam lah, sebab dia induk kan. Pengarah Zawaf Dr. Ashraf kan. Tapi tak pernah saya cuba share dari segi kita kat UiTM ni sistem sama. Mulai tahun saya dilantik menjadi koordinator. Lantikan pertama lah ni, koordinator unit zakat sedekah dan wakaf UiTM Terengganu pada 1 September 2020. Okey, kampus-kampus lain, negeri lain dia dah bermula sejak 2019 lagi. Kan? Ekoran penubuhan bahagian zakat sedekah dan wakaf Zawaf di Shah Alam. Ada di bawah satu bidang kuasa dia. Okay, kemudian kami di cawangan ini di bawah unit zakat sedekah dan wakaf bernaung di bawah rektor masing-masing. Kalau di Shah Alam, sumber dan dana dia lebih banyak, lebih besar, sebab sejarah sejarah sikit lah, dalam sistem UiTM, antara sumber dana zakat kita ialah melalui Zakat Selangor, Lembaga Zakat Selangor, Lembaga LZS, Lembaga Zakat Selangor, di mana UiTM mempunyai MOU dengan Lembaga Zakat Selangor. Mana-mana
kaki tangan UiTM seluruh negara yang membuat potongan gaji bulanan zakat pendapatan dia kepada lembaga zakat Selangor dipulangkan sebanyak 50% ataupun 4 asnaf dipulang balik kepada kampus masing-masing. Dan kami di Terengganu itulah hasil sumber utama unit zakat, sedekah dan wakaf untuk kita agihkan setiap semester. Kan? Jadi kita punya sumber sangat terhad. Jadi sebab tu bila saya dengar pembentangan saudara Adam dan sebelum tu kan, saya sangat terharu sebab apa? Sebenarnya peranan zakat ni lebih hebat, lebih besar. Tetapi apabila sumber kita terhad, kita tak mampu untuk merealisasikan peranan tersebut. Dari segi IPT, UiTM agak terkemudian dari segi pengurusan zakat ini. Misalnya di UKM, dia lebih mantap sebab dia ada wakaf yang menghasilkan jutaan setahun. Dia ada sistem wakaf ya. Sebab kita nak harapkan sumber dana zakat sahaja agak terbatas. Cuma di Shah Alam tu sumbernya agak banyak sebab adanya zakat daripada badan-badan korporat, daripada bank, daripada tabung haji, daripada syarikat takaful. Jadi kan dia dapat lebih banyak dan biasanya Shah Alam akan bahagikan kepada kampus cawangnya ya. Okey. Jadi saya harap anak-anak pelajar boleh faham tu. Kan kalau timbul soalan nanti, mengapa Ustaz saya dapat zakat sikit sangat? Ya, kita faham. Saya sangat memahami. Sebab bila dengar tadi ya Allah kan, kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, zakat sampai melimpah ruah. Kerana apa? Kerana lahirnya rakyat ketika itu yang memahami agama, yang sentiasa membayar zakat. Kan? Kerana itulah Allah Ta'ala memerintahkan dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Ta'ala perintahkan kepada pemerintah, kepada ulul amri supaya mengambil zakat daripada orang ramai, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat ini peranan utamanya membersihkan jiwa pembayarnya dan juga membersihkan harta yang dimiliki, mensucikan jiwa, membersihkan harta. Itu peranan zakat ya. Okey. Saudara-saudari, anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian ya, dalam konteks kita di UiTM, kita dari segi pendapatan saya sebut tadi, sebab itulah antara yang latest di Terengganu ni, Ustaz cuba menjalin hubungan industri dengan sebanyak mungkin pihak luar, tabung haji, bank Islam, mana-mana, termasuklah individu-individu. Kita cari jalan macam mana nak tambahkan dana. Kenapa? Kita tahu selepas pandemik ini, pelajar kita amat memerlukan bantuan. Tetapi satu lagi sudah mengharapkan di kalangan pelajar juga, kita sebenarnya banyak tempat-tempat kita boleh mengadu. Kan? Contoh dia ada gambar tu kan, Majlis Agama Islam ni, bila sebut je urusan zakat negeri, dia di bawah bidang kuasa agama, maka ia menjadi bidang kuasa Majlis Agama Islam negeri-negeri. Sebut tentang wakaf, dia bidang kuasa negeri. Jadi anak-anak pelajar kena faham, ini bidang kuasa
negeri. Cuma pengurusan kita di UiTM urus zakat ni secara otonomi sebab kita IPT. Maknanya kan. Tapi kalau kita nak buat wakaf, sekarang ni kan UiTM Terengganu sedang bergerak untuk membuat satu wakaf ilmu. Maka kita tertakluk dengan undang-undang dan akta yang dikubah di peringkat negeri Terengganu, di Maidam lah. Kita tak boleh melangkaui bidang kuasa. Jadi kita bertindak ni ikut peraturan, bukan ikut perasaan. Yang muda-muda kena faham, kan. Lama tak tengok ni. Okey. Jadi kita bertindak mengikut peraturan yang ada. Agama di bawah bidang kuasa negeri. Jadi kalau kita nak buat wakaf dalam kajian kita menyumbang banyak dana untuk kita membantu pelajar. Banyak contoh lah. Kan? Macam sekarang ni kalau dengan di UNIZA, dia dah mendahului lama UNIZA, dia ada wakaf di bawah sediaan Maidam. Maidam ni Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Di seluruh negara ni ada semua dia punya Majlis Agama Islam dia. Majlis Agama Islam. Cuma di Kedah je dia istimewa, dia di bawah lembaga zakat negeri Kedah. Yang lain, di Selangor di bawah lembaga zakat. Yang lain semua di bawah Majlis Agama Islam. Okey. Jadi dari segi praktikalnya, next tengok slide yang seterusnya. Dari segi praktikalnya, setiap semester dalam konteks di Terengganu kan, kita get ready sebelum pelajar masuk lagi. Sebelum pelajar masuk, ada slide yang sebelum yang warna biru. Slide yang warna yang ni sikit kan. Jadi kita dah ready sebelum pelajar masuk lagi, kita dah ready dengan kita punya carta ahli permohonan zakat setiap semester. Walaupun kita secara ikhlas kan, di Terengganu kita kekurangan dana, tetapi hasrat nak membantu tu ada, sebab itulah kita aktifkan tabung sedekah di kalangan staf kita. Jadi setiap semester biasanya dalam minggu selewat-lewatnya, minggu kedua buka semester, kita akan membuka permohonan. Contohnya semester lepas kita buka permohonan bermula 15 Oktober secara atas talian. Sebenarnya sistem ini dia ada di induk di Shah Alam, dia ada sistem yang tersendiri dan kita di Cawangan diberi pilihan mana sistem yang lebih mesra, yang lebih mudah. Yang induk ada, kita boleh follow Shah Alam, kan, adalah dia punya syarat-syarat dia. Kan. Cuma di Terengganu ni bila Ustaz ambil alih tahun 2020, 1 September, kita create sistem sendiri, kan, sebab kita rasa lebih mudah, kan, peringkat awal. Kita akan bergerak nanti nak selaraskan seluruh Malaysia lah yang Shah Alam punya tu. So kita buat permohonan secara atas talian. Semester ni kita buka lama tau, 25 hari. Kita tak nak lagi ada pelajar yang mengadu tak sempat. Memang every semester ada je. Walaupun kita buka semester ni lama, ada lagi malam terakhir tu Ustaz saya tak sempat. Macam-macam lah Masrurah. Nah, jadi pelajar pun sendiri mestilah ditimbulkan kesedaran, dia kena kecaknaan tu ada. Kecaknaan ada. Kalau kita terlepas zakat UiTM, kita rakyat negeri mana? Setiap negeri ada bantuan. Banyak bantuan ya. Okey. Kemudian kita pergi tempoh tu dan semester ni kita mendapat permohonan yang paling banyak lah, iaitu 654 pemohon. 654 pemohon. Kalau kita luluskan semua tu, dan kalau ikut saranan Shah Alam, misalnya setiap pelajar degree dan pelajar diploma lain. Pelajar degree contohnya untuk kategori fakir, kan, dia boleh dibantu sehingga 1,000 hingga 1,500.
1,500 lamsam per semester. Tapi kita tak mampu. Di Terengganu masa tahun 2020 kita ada dana lebih sikit, yang fakir kita bagi bayar yuran. Masa tu yuran lebih kurang 570, 500 kecuali lah yang yuran yang pelajar yang STN tu yuran lagi mahal. Sakit kepala betul. Di STN lagi mahal sampai 1,000. So kita hanya mampu buat untuk fakir ni bayar yuran 1 semester sahaja. The next semester berikutnya tengok dana dah tak banyak. So untuk fakir kita hanya mampu bagi 500 sahaja. Seperti mana yang disebut dah oleh saudara Adam tadi, kategori kita pecahkan kepada 3. Iaitulah fakir, miskin dan fisabilillah. Fisabilillah bukan berdasarkan pelajar tu, latar belakang keluarganya. Contohnya untuk kategori fakir di Terengganu, oleh kerana dana kita sedikit, jadi kita punya syarat ketat sikit lah. Antaranya kalau kita nak beri ni, nak bantu mereka yang benar-benar memerlukan. Itu pun sekadar untuk meringankan sahaja, bukan bantuan penuh. Patutlah di Terengganu ni kita berazam nak buat juga yang wakaf itu, sebab wakaf boleh menjana pendapatan yang lebih besar. InsyaAllah dalam 2-3 tahun akan datang kita ada tabung wakaf ni, insyaAllah kita mampu memberi kebajikan kepada lebih pelajar dengan dana yang lebih, insyaAllah. Okey, kita untuk fakir, contohnya fakir kan. Okey, pendapatan mak family dia 1,500 ke bawah. Dan bila kita letak hak kifayah macam tu, memang kita ditegur oleh Maidam lah. Terlalu rendah Ustaz. Saya jawab, ya betul, sebab kita kekurangan dana. Boleh kita buat standard macam Maidam. Maidam kena bagi duit bagi kita. Boleh bagi kita buat. Dan tanggungan paling kurang 4 dan ke atas. Tanggungan yang masih belajar. Yang masih belajar 4 dan ke atas. Termasuklah yang OKU. Jadi kalau kategori macam tu kita akan bagi fakir. Manakala yang miskin pendapatan dia isi rumah 2,000, tak lebih 2,000, dan dia punya tanggungan dia 3 ke bawah, yang masih belajar ni termasuklah yang OKU. Dan yang kurang pada tu, yang 2,500 tanggungan dia kurang, kita kategorikan sebagai fisabilillah, just untuk sedikit wang saku. Itu sahaja kemampuan yang ada, walaupun hasrat dan niat kita nak bantu lebih dari itu. Yang miskin biasanya kita akan bagi, kita dulu kita bagi 350, dana kecil, sekarang kita bagi 300 je. Dulu fisabilillah bagi 200, sekarang duit tak ada, bagi 150 tu. Saya ni sekarang ni, hari 2 ni sedang siapkan lah. Yang terakhir semester ni, saya rasa antara negeri yang awal lah yang dapat bayar zakat kepada pelajar dia sebelum habis tahun ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, so lepas daripada tu perjalanan ni, lepas kita buka permohonan, kemudian kita akan sisihkan, semak dan sisih permohonan ni sehinggalah baru ni tarikh akhir kita, ini bukan semak dan sisih sekejap, kemudian kita buat analisa data, interview, kita menggunakan khidmat PA, PA apa dia, penasihat akademik, kita lantik duta-duta di
di kalangan fakulti, ni yang kerja sukarela, jam timetable pun tak kurang, allowance tak ada. Ini memang 100% sukarela. Kan? Semua ni suka dan rela. Dan saya lantik di kalangan yang saya kenal-kenal yang memang rapat dengan pelajar, suka tanya kebajikan pelajar. Kan? Lepas tu kan, kadang-kadang kan tengok pelajar sarapan pun tidak, tunggu nak break lunch. Breakfast ataupun lunch. Kan? Kalau kita tak rapat, kita tak tahu. Rapat, tanya, sembang, buat anak sendiri kan. Jadi duta di tengah ni, itulah antara sifatnya. Kan? Dan kadang-kadang kita duit zakat UiTM dah kehabisan. Kita cari lagi dengan kawan-kawan, kenalan kita dengan siapa, WBIT yang kita kenal untuk nak bantu pelajar. Ya. Okey, kemudian lepas kita saring, dah selesai 30 hari bulan ni, kita lanjutkan sehingga baru ni seminggu sebab tengah-tengah buat analisa tu kan. Jadi ni dengan pilihan raya dengan apa ni jadi lambat sikit kita punya tu. Dan kita dah buat mesyuarat pelarasan. Ni saya dah tengah finalize lah. Finalize yang jaya ni, dan insya-Allah pada 14 nanti saya akan bawa senarai ini dengan segala lengkapnya untuk mesyuarat AJK agihan zakat peringkat negeri yang dipengusikan oleh rektor untuk mendapat kelulusan. Dan dia saya akan mesyuarat nanti pukul 10, biasa dalam pukul 2 kita habis, dan habis pukul 2 tu tak balik terus. Buat kita minit mesyuarat terus dalam pukul 3, 3.30 siap, terus kita isi borang untuk dapat tanda tangan rektor untuk kita punya minit mesyuarat, dan kita akan isi borang yang berkaitan dengan bahagian kewangan untuk buat pembayaran segera, sebab hujung tahun ni kita kena selesaikan seminggu sebelum berakhir. Kalau tak dapat bayar. Jadi kita akan usahakan. Jadi proses tu kita cuba yang terbaik lah, insyaAllah. Okay, next. Mana ni? Next. Terlelap dah apa? Terlelap dah. Anis, mana Anis ni? Okay. Ini kita saja nak paparkan ya. Dalam tempoh 2 tahun saya sebagai koordinator unit zakat ni. Inilah yang telah kita belanjakan antara tahun 2 semester setahun, antara Oktober 2020 hinggalah pelajar sesi 2021 yang berakhir bulan September kan. Setahun walaupun kita tak dapat banyak dana, kita telah berjaya memberi bantuan zakat kepada 745 pelajar melibatkan kos sebanyak RM276,242. Itu yang kita mampu. Tapi kalau ikut saranan daripada Shah Alam, daripada Zawar, kan, sekali gandalah, maknanya lebih kurang 500 lebih, 550,000 sepatutnya, sebab kita hanya mampu bagi separuh sahaja. Di Shah Alam lebih tinggi bantuan dia sebab dana dia lebih banyak. Sampai setahun saya dimaklumkan 3 juta untuk bantuan zakat pelajar. Okey, untuk yang terakhir ni daripada 2001, Oktober 2001 sehinggalah Oktober hingga September 2020, dan kita punya perbelanjaan pun lebih kurang sama, malah kurang sikit. Tapi kita dapat bantu lebih ramai pelajar. Maknanya kita mengamalkan konsep sikit kita pakat-pakat rasa ramai-ramai. Kan? Lepas tu kita dapat bantu pelajar
lebih 907 orang. 907 orang. Tapi dana yang kita belanjakan RM275,600. Kan? Dan saya dah tengok kan 2 hari lepas kita dana yang ada kat Terengganu ni, buat Terengganu kita pecah 3 tau. Kampus Lungun, Kuala Terengganu dan kampus Bukit Besi. Jadi agihan kita ikut pendapatan masing-masing. Dan kalau yang di Lungun ni balance ada lebih kurang 82,000 gitulah. Kan? Yang ada kat tangan saya ni kita kena belanja 91,000. Cari mana cekau kat mana 10,000. Kan? Nanti dah pandai-pandai lah kita cari. Jadi itulah antara kekangan. Kalau kira niat Zafran Adam, niat nak bantu pelajar ni, kalau bila kita nak pelajar kita terbalance, sebab kan kita UiTM pelajar ramai kan, dan yang ramai tu bumi putera. Itulah kita sayang kat UiTM ni walaupun mengajar banyak. Tapi oleh kerana kita hari-hari tengok anak-anak Melayu Islam rasa terpanggil untuk cari jalan nak membantu, itulah memberi kekuatan kepada UiTM. Ya, UiTM insya-Allah. Okey. Next ni antara kempen kita lah kan. Kerana kita dalam sistem pengurusan zakat UiTM sebenarnya kita ada 3 tabung. Yang pertama namanya tabung am zakat. Yang kedua tabung sedekah. Yang ketiga tabung amil. Tabung amil dia dah pecah-pecah portion itu kan. Syahalah hantar dalam bentuk yang begitu kan. Jadi antaranya kita menggerakkan usaha melalui sedekah. Dan ia juga kita libatkan alumni UiTM. Alhamdulillah so far alumni UiTM ni alumni yang prihatin, yang baik, yang berhemah, insya-Allah banyak menyumbang. Ini buat kempen sedekah walaupun sumbangan RM1 sebulan. Jadi saya buat kempen ni kita dah setahun saya cek dengan pihak kewangan, tak ada yang sumbang RM1, sampai kurang RM10. Alhamdulillah sebab inilah dari segi psiko kan, buat RM1 sekarang ni tak ada nilai lah. Nilai tadi kita convert menjadi pahala saham akhirat kita dengan tabung sedekah UiTM. Dan insya-Allah alhamdulillah lah so far banyak membantu kita lah. Sebab realitinya saya tak jumpa yang sumbang RM1 kan. RM10 ada, RM50 ada kan sebulan. Kalau RM10, kalau kita ada 100 orang staff, berapa dapat? Alhamdulillah kan. Jadi saya nak simpulkan pada sikit lagi pada malam ini. Kalau kita sebut zakat kepada pelajar, kita punya asas untuk menentukan kriteria sama ada dia tu fakir, miskin atau fisabilillah berdasarkan maklumat yang diberikan. Itulah kita sangat mengharapkan pelajar dapat memberikan maklumat yang sebenarnya. Kita juga berdepan dengan isu maklumat yang tak betul. Pendapatan ibu bapa kerja sendiri. Bila kerja sendiri, kita minta bukti, contoh dia kan bagilah. Nah, dia satu surat, dia cop oleh pihak berkenaan. Dia kata 500 bulan. Tapi kita tengok gaya hidup kita pun survey juga pelajar ni pun. Gaya hidup dia masuk kelas, kadang-kadang pakaian mengalahkan pensyarah. Kadang-kadang baunya dia tengok bawa motor pula. Y3 suku lagi. Tengok gaya makannya McD saja.
nasabah atau pendapatan isi rumah 500 ni. Apa pandangan Siti Masrurah agak-agak ni? Mana Masrurah? Zafran. Yes. Jadi itu antara benda yang juga membebankan kalau saya lah di unit zakat ni, sebab sumber zakat adalah amanah. Bukan senang nak uruskan. Ya? Jadi sebab itulah kita mengharapkan di kalangan pelajar ni dia bagi maklumat yang betul. Maklumat yang betul. Misalnya contoh kan, pernah tengok dia kata ayah tak ada, alasan berpisah dengan mak. Mak suruh rumah, pendapatan 500 kan. Tengok dia kata cek dia punya IG dia, 2-3 bulan sekali ke overseas. Allah. Jadi adakah kita nak bagi dia zakat? Kalau saya bagi, saya luluskan, saya takut. Sebab ada lagi pelajar yang sangat memerlukan. Yang kadang-kadang antaranya yang memerlukan ni satu juga tak minta pula. Tak minta. Sebab apa? Segan Ustaz. Allahu Akbar. Jadi itu antara isunya. Tak semudah yang kita nampak atas kertas ya. Jadi anak-anak pelajar yang saya kasihi dan saya sayangi semua, bila bercerita tentang pengurusan zakat pelajar, asasnya adalah pelajar ni sama ada kategori fakir berdasarkan latar belakang keluarga, ataupun miskin, ataupun fisabilillah. Dan sebab antara kesan COVID, kadang-kadang orang hilang pekerjaan sekelip mata. Jadi benda itulah yang tak kita duga, dan macam mana kita nak cari jalan nak membantunya. Macam masa mula awal-awal COVID kan, dia tak minta, kita buka permohonan dia tak minta kan. Lepas tu dia berlaku COVID, ayah dia berhenti kerja, dia tak dapat nak bayar yuran. Yurannya boleh tahan juga, extend semester 1,000 lebih. Jadi macam mana kita nak menolong? Jadi inilah perkara yang perlu kita selesaikan juga berkait dengan pengurusan zakat di kampus, terutama kampus UiTM yang pelajarnya adalah Bumi Putera. Bumi Putera, dan bila berlaku COVID pun ni nampak sangat ramai yang terkesan ramai yang terkesan. Jadi saya rasa itu antara isunya yang nak highlightkan pada malam ini. Jadi saya rasa kenapa pelajar ada berkaitannya ni, ada soalan kenapa ada pelajar yang mohon tapi masih tak dapat zakat? Kan? Seperti yang saya sebutlah, kita berdasarkan maklumat yang dia bagi, di samping kita akan, duta kita, wakil kita akan telefon untuk bertanya dan kontak untuk dapatkan maklumat yang lebih jelas. Kalau masih tak berjaya, berkemungkinan kerana apa? Kerana dia tidak layak dari segi kategori asnaf yang kita tetapkan. Bukan kerana apa, tidak ada usaha apa-apa. Ataupun maklumat yang dia bagi itu tidak lengkap. Sebab pengurusan zakat ni bukan macam kita takut sebab dia amanah. Kalau duit sendiri, senang je duit sendiri. Zafran minta, kita bagi je. Duit sendiri kan. Tapi bila duit zakat, dia ada asnaf je. Dia ada asnaf. Cuma saya nak sarankan mungkin di Shah Alam tu dia nilai dia lebih banyak kan. Walau bagaimanapun sebenarnya selain pada kad UiTM, kalau orang Selangor misalnya, dia masih boleh
pergi pada lembaga zakat Selangor untuk dapatkan zakat. Kamu pelajar ni, Melaka pun boleh, semua negeri boleh lah. Kalau kami di Terengganu ni dia agak ke depan sikit. Selain daripada bantuan awal universiti kan, kita boleh dapat kat Maidam boleh, kat Yayasan Terengganu boleh, banyak boleh dapat kan. Kemudian ada lagi satu, setiap tahun pelajar yang skor 3.0 dalam final exam, dia boleh minta under zakat juga bantuan, maknanya dia bagi macam hadiah lah untuk degree 1000, diploma dan sedap 800 lah. Jadi sebenarnya kita nak didik pelajar kita supaya apa? Supaya alert, ambil cakna. Sebenarnya banyak tempat yang dia boleh mengadu untuk dapatkan bantuan. Kalau kita benar-benar memerlukan. Banyak kan. Cuma kadang-kadang tak tahu. Sebab ada pelajar telefon saya, kata, Ustaz, kat mana nak dapatkan pengesahan tentang zakat? Kata, pengesahan apa? Saya ni Ustaz dapat tajaan zakat Selangor. Jadi kat mana saya nak dapatkan pengesahan? Kata, apa kaitan dengan unit zakat UiTM Terengganu ni? Awak dapat zakat Selangor. Jadi kena mungkin pengesahan tu dari segi yuran apa. Kalau yuran dengan bahagian hal ehwal akademik. Kalau college dengan bahagian hal ehwal pelajar. Tapi dia tanya saya, Oriental zakat, nak jawab apa? Jawab apa Mas Surah? Senyum je lah. Jawab kan. Sebab tu lah pelajar tu sendiri, dia kena alert, dia kena tahu banyak. Ambil cakna. Saya pesanan orang tua ni kan. Dan kadang dia tahu. Yang lebih sedih lagi, duit kita dah masuk kat dia sebulan dah. Nak buka semester, dia WhatsApp, Ustaz, saya dalam senarai penerima zakat. Duit tak masuk-masuk pun. Betul ke? Saya pun pergilah. Panjab Jabat Bendahari tu tanya, cek balik. Dah masuk pun. Ada tarikh-tarikh dia. Saya WhatsApp kat dia, cuba cek betul-betul. Tak ada Ustaz, tak ada. Cek tarikh-tarikh ni. Oh ya, adalah Ustaz. 500 masuk. Zakat ke tu? La ilaha illallah. Macam tak perlu je. Kan? Jadi kita fikir, budak ni betul-betul perlu ke tak perlu? Kalau dia perlu, kalau kita perlu kan, kita akan hari-hari tengok kan. Ini dah 2 bulan tanya. Mungkin nak tukar phone baru kot. Jadi benda-benda begitulah kan. Kalau boleh anak-anak start semua ni, pesan kepada adik-adik semua, biar alert benda-benda macam tu. Sebab kita dari segi pengurusan dah bersungguh-sungguh bantu, dah masuk akaun, yang dibantu tak sedar pun duit masuk. Kita timbul ada rasa, betul ke pelajar ni perlu zakat ni? Betul tak betul? Muhammad. Betul tak betul? Kan? Sebab kita manusia terfikir kan? Jadi insya-Allah secara keseluruhannya di UiTM dan juga universiti lain kan, bahagian zakat ni, unit zakat ni akan berusaha, berikhtiar untuk menambahkan dana. Sebab kita kalau boleh nak bantu sebanyak mungkin, seramai mungkin pelajar kita. Terutama baru ni kan, masa belajar online ni pun kita kelas hybrid, ada yang face to face, ada yang masih online. Online kita guna data nak kena bayar. Tak ada duit nak belajar macam mana kan. Jadi itu antara perkara yang dah jadi realiti pada masa ni. Kan, lepas tu dah kita hidup ni, zaman berubah, kita upgrade, jangan buat persiapan lama kan. Jadi rasa sekali itulah untuk postingan yang pertama ni. Kalau ada apa-apa nak tanya isu,
nak tanya apa-apa, bolehlah. Yang dapat jawab, saya jawab. Kalau dapat, itu hutang tahun depan, insyaAllah. Jadi sekadar itulah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Ustaz Wahyari bin Mahmud di atas perkongsian yang menarik dan informatif itu sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Mungkin kepada para peserta yang ada soalan, boleh tulis kat chat box. Sekejap lagi saya akan baca. Okey, ada satu soalan daripada Amira Wahida. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah institusi zakat mengira had kifayah untuk bantuan pelajar? Okey, terima kasih yang bertanya daripada Huda. Macam mana institusi zakat nak menentukan hak kifayah? Okey, kita begini, setiap negeri dia ada hak kifayah yang tertentu yang berdasarkan kepada kos hidup. Contohnya kalau di Shah Alam misalnya, hak kifayah dia lebih tinggi berbanding di Terengganu contohnya. Okey, dan kita memahami isu itu. Cuma dalam konteks praktikal, dalam konteks praktikal, kadang-kadang kita tak mampu mengikut hak kifayah yang ditetapkan oleh negeri kerana kekurangan dana. Itu isunya. Contohnya kalau hak kifayah oleh Zawah di Selangor, Zawah menentukan sehingga 4,000. Mana kalau dia buka hak kifayah tu 4,000, pendapatan isi rumah, ramailah boleh minta. Dan Terengganu pun boleh buka 4,000, ramai minta. Tapi tak boleh bayar zakat lah. Jadi Terengganu setakat ni untuk UiTM lah. Kalau untuk kajian negeri dia sehingga 3,500, 3,800. Kita hanya boleh buat 2,500. Sebab apa? Sebab dana. InsyaAllah lah kalau nak kata kita dah boleh buat apa tu wakaf ni masuk setahun 2 juta, sejuta. InsyaAllah kita akan buat 5,000 insyaAllah. Jadi hak kifayah ni berdasarkan kepada cost of living, kos hidup. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Wahyari. Seterusnya kita ada soalan daripada Idiza Aina. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, adakah pelajar yang bekerja perlu membayar zakat? Ustaz tak buka mic. Okey, maksudnya bagus soalan dia. Adakah pelajar yang bekerja wajib membayar zakat? Asalnya wajiblah, tengok syarat dia. Okey, bukanlah semua yang bekerja itu dia dah jatuh orang yang wajib bayar zakat. Tengok dia punya pendapatan dia. So ada cara pengiraannya. Pengiraan dia macam lebih kurang macam pengiraan dia kalau setiap negeri tu dia ada cara kira dia lebih kurang macam yang income tax tu. Untuk katakan cara yang kali pertama nak bayar ni kan, sebab kita boleh bayar monthly. Fatwa mengharuskan monthly, maknanya kita bayar bulanan. Ada kita boleh bayar lump sum ikut tahunan. Jadi kita tengok pendapatan kita, katakan pendapatan kita kali 12 bulan setahun berapa. Kita tolak kos hidup. Misalnya untuk makan diri berapa ribu, 10,000 ataupun 9,000. Ada dah cara pengiraan dia tu. Kemudian perbelanjaan lain, tolak bantuan
tuan kepada ibu bapa ni, okey, bila tolak tu baki dia adakah telah melebihi nilai emas semasa sebanyak 85 gram. 85 gram sekarang ni lebih kurang 21,000. Jadi selepas kita tolak keperluan hidup ni, baki dia tu kalau katakan dah termasuklah wajib zakat, maka kita wajib membayar zakat. Cuma kaedahnya kalau di jabatan supaya tak rasa terbeban, kita buat perkiraan, ada cara kira dia, kalkulator dia, kita bayar potongan bulanan. Tak nak bayar bulanan, boleh bayar setahun sekali lump sum. Jadi soalan tadi, adakah wajib? Tak wajib. Tengok adakah dia ni orang yang telah wajib, sebab syaratnya mesti cukup nisab, cukup haul. Haul maknanya setahun. Ada cara kiranya. Okey, saya jelas jawapannya. Okey, ada lagi soalan tadi? Mana tak checking? Seterusnya ada soalan Ustaz. Lagi 3 soalan daripada Muhammad Irfan. Ya. Jadi Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Ini soalan apakah pelajar yang dah tadi? Oh, Iliza. Masrurah perhatian. Okey dah ya. Yang bagaimana institusi zakat menerima tadi? Kita Irfan, saya mahu berzakat secara terus kepada penerima. Adakah boleh saya melakukannya dan bagaimana amalan pada zaman Nabi sendiri? Bagus soalan. Okey. Jadi ini ada dua pandangan lah. Kalau kita berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala surah At-Taubah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat ini Allah Ta'ala khitabkan, tujukan kepada ulil amri supaya mengutip zakat. Mengutip zakat. Mengutip zakat. Iaitu untuk dia jadi satu arahan kutip daripada orang ramai. Jadi maknanya zakat kena bayar kepada ulil amri satu. Yang kedua, ulama menyatakan zahir yang jelas. Harta yang jelas. Harta zahir. Nampak emas, perak, yang jelas. Tetapi harta batin, harta wang simpanan yang tak nampak semuanya, dia kata yang ini boleh dibayar sendiri asalkan asnafnya betul. Isunya sekarang kadang-kadang kita tak kenal asnaf. Zakat kan kita bahagikan kepada 8 asnaf. Dalam 8 asnaf tu kata almarhum Yusuf Qaradawi, asnaf yang paling utama 4. Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Dan yang 4 ni yang paling utama lagi, fakir dan miskin. Jadi jawapannya, nak bayar zakat terus penerima, boleh. Tetapi pastikan asnaf yang betul. Dan tak boleh semua zakat tadi kepada satu asnaf. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi senangnya macam amalan di Terengganu. Amalan di Terengganu, siapa yang bayar zakat kepada Maidam Islam, so kalau dia bayar lamsam, dia akan, Maidam akan beri dia 2 asnaf untuk secara wakalah, secara wakil, untuk dia sampaikan sendiri kepada fakir miskin. Hak fakir miskin tu Maidam bagi kepada pembayar, cari sendiri kalau kita jumpa lah. Dan kalau dia bayar secara 2 asnaf tadi secara online, dan hendaklah dia bayar kepada fakir miskin. So maknanya kita boleh bayar direct kepada penerima dengan syarat kita boleh kenal asnaf dengan
baik dan kita agih akikah dengan betul dan kita juga boleh melalui pihak berkuasa. Okey. Selain dari pelajar yang layak menerima zakat bawah kategori fisabilillah, adakah pusat zakat mengagihkan zakat ke tempat lain? Setakat ni tak agih sebab tak cukup duit kan, walaupun kita kadang-kadang guna juga tabung sedekah kan untuk membantu masa-masa banjir kan, baru ni banjir ke di Shah Alam semua kan. Ni di Shah Alam ni sebab dia banyak duit Shah Alam. Kalau dalam konteks kami di Terengganu ni, kita kutip pula derma lain untuk bantu. Kan? Okey. Kalau di Shah Alam boleh, kalau ada apa-apa bencana boleh pergi dekat Zawah. Zawah, bahagian zakat, sedekah dan wakaf. Jumpa staf situ boleh beritahu dia. Okey, Dayah. Berapa had maksimum yang layak terima oleh pelajar? Adakah jumlah sama setiap pelajar berdasarkan keperluan asnah itu sendiri? Ini had maksimum tak sebut tadi kan. Dulu masa mula-mula tak pegang kat Terengganu ni, masa tu dana lebih. Sebab sebelum tu agihan dia tak banyak. Jadi kita bagi sehingga bayar yuran untuk fakir ni. Bayar yuran. Bayar yuran. Kemudian bila berlaku pandemik, yuran tadi dikurangkan 10% ke 20%? 20% kan? Jadi kita bagi fakir 500. Sebenarnya 500 tu dah lebih daripada yuran. Jadi sebab tu yang diterima ni tak samalah. Tapi sekarang ni dah kita kalau katakan fakir semua 500 sama. Cuma ada satu dua kes lah yang tertentu, kes yang terpencil, misalnya dia ni di Terengganu kita jumpa anak yatim piatu, mak ayah meninggal sejak kecil lagi, kemudian dia tinggal pula dengan makcik dia. Makcik dia, bila makcik dia meninggal, bukan saja dia susah tak tahu, dia dihalau daripada makcik dia oleh sepupu dia. Yang ni kita istimewa lah, kadarnya lebih. Ada yang gitu. Kalau yang kita tahulah kan, tapi ada lagi yang kita tak tahu kan. Okey. Ada lagi nak tanya soalan? Nak tidur lah. Ada soalan lagi? Ada soalan, ada lagi Ustaz soalan daripada Rabiatul Adawiyah. Sila. Dia kata, apakah bentuk-bentuk pengagihan zakat yang produktif kepada pelajar yang dipraktiskan oleh UiTM? Adakah pengagihan secara one-off lebih berkesan atau terdapat pendekatan yang lain? Okey. Bagus soalan ni soalan orang pengurusan ni, bagus ni. Dan inilah kita nak orang muda-muda ni, dia fikir jauh ke depan ya. Apakah bentuk pengagihan yang produktif yang dipraktiskan oleh UiTM? Adakah pengagihan secara one-off lebih berkesan atau terdapat pendekatan lain? Ya? Okey, sebenarnya yang kalau boleh kan, kita nak bukan one-off. Itu hasrat kita. Kita nak bantu pelajar ni sehingga kita boleh keluarkan dia daripada asnaf menjadi penyumbang. Lepas tu kata pepatah, kita nak bantu tak semestinya bagi dia ikan. Certain keadaan kita bantu bagi dia pancing supaya dia dapat lebih banyak ikan. Kalau kita bagi ikan sekilo, dapatlah sekilo. Tapi kalau kita bagi pancing kat dia, dia dapat banyak lagi. Dalam konteks UiTM, memang kita niat hasrat tu ada. Tetapi kekangan tu lah. Kekangan dari segi sumber
zakat kita yang sangat terhad. Sebab itu kalau saya boleh pergi secara lebih meluas ya, kalau zakat, pengurusan zakat di negeri-negeri, ada negeri yang advance. Nah, ada yang bentuk bantuan, dia bagi bantuan kemahiran. Kan? Bantuan kemahiran, bantuan alat-alat. Kan? Selain daripada one off. Kalau katakan yang dah berumur tak larat, ini one off lah. Kalau bagi dia peralatan pun dia jual balik. Nah, ini dalam konteks isu zakat yang bukan UiTM. Bila kita berdepan dengan pelajar ni, memang hasrat kita tak nak bagi one off saja. Kalau boleh kita nak tengok lebih dari itu. Kan? Jadi baguslah Rabiat tu nanti bila dah grad kan. Bantulah kita insya-Allah. Kita nak bantu ramai adik-adik ni. Adik-adik yang semua nak. InsyaAllah. Terima kasih soalan bagus ya. Dan dalam konteks di Terengganu lah. Kalau boleh kita nak jadikan dia sebagai anak angkat unit zakat. Kita boleh sara pendapatan dia, sara kos hidup dia, kita boleh, kalau boleh. Kan? Sebab kita bukan nak keluarkan dia daripada penerima zakat, nanti bila dia habis belajar, dia akan jadi penyumbang zakat. Itu yang penting. Baiklah, itu sahaja bagi sesi soal jawab kita pada hari ini. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Wahairi bin Mahmud, Saudara Muhammad Zulhafiz bin Taqiyuddin serta Saudari Anis Izzah binti Abdul Hamid di atas perkongsian ilmu yang sangat padat dan menarik sebentar tadi. Cantik sungguh sekuntum mawar, cantik juga bunga melati. Sebelum bersurai, mari bergambar, boleh dijadikan sebagai memori. Hadirin sekalian diminta untuk membuka kamera untuk sesi bergambar. Jadi mungkin para peserta boleh buka kamera lah untuk kita ada sesi bergambar. Zafran dah ready ke? Nak kena balas ke pantun Mas Surah? Boleh Ustaz, Ustaz nak balas ke? Pantun nak kena balas ke? Okey kan. Anak ikan, anak you. Sekian, thank you. Boleh? Boleh Ustaz, boleh. Bolehlah buka kamera ya, peserta-peserta. Zafran ambil gambar ke? Mana Zafran? Sorry, ada problem sikit. Alright, tak apa. Okay, boleh ke Zafran? Boleh. 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 Satu, dua, tiga. Apa bergambar? Okey dah. Okey. Dah Dah. Okey. Perhatian kepada para peserta, pautan borang untuk ukaji selidik telah diberikan di ruangan komen. Diharapkan para peserta dapat mengisi borang tersebut bagi memudahkan pihak penganjur untuk melakukan penambahbaikan pada program yang akan datang. Majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta kerana sudi meluangkan masa menghadiri program kita pada malam ini. Semoga segala ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat diamalkan bersama. Sebelum majlis melabuhkan tirai, izinkan saya berkongsi sebuah pantun. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wahari.
Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pantun sedap Ustaz. Pantun pendek. Pantun orang tua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Diingatkan lagi kepada para peserta, jangan lupa untuk scan Sama. QR code ya. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Allah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Kau tak tutup mic dulu. Congratulations everyone. Tahniah. Thank you so much. Nak bagi Kita. tepuk tangan.